Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan kita jumpa dalam siaran Garasi TV untuk hari ini 11 hari bulan Mei 2021 bersamaan dengan 29 Ramadan 1442 Hijrah. Tuan-tuan dan perempuan, selalu tuan-tuan akan tanya tentang satu benda yang langsung saya tak akan boleh bantu jawab waktu streaming kerana bukan bidang saya, iaitu tentang skema. Dalam garasi tuan-tuan 3 kali pembeli kena scam. Waktunya dalam garasi pun tuan-tuan tahu, dan live semua orang yang main live bundle kita akan ada scammer. Masuklah Muhammad Firdaus bin Abdullah, kau tengok mana ni Muhammad Firdaus, kau selalu scam bayar garasi, kau tengok mana ni apa nasib kau kalau kau katui. Jadi tolong share tu kalau Muhammad Firdaus Abdullah ada tu, tolong masuk. Aku tak tahu dia pakai nama apa. Dan tuan-tuan, malam ni kita akan bagi tip. Saya berani jamin lah di antara tuan-tuan semua, tuan-tuan sama ada diri tuan-tuan, keluarga tuan-tuan, saudara mara, sahabat andai, saya fikir tak ada orang yang boleh mengatakan dia tak pernah mendengar kisah rakannya, saudaranya, sahabatnya, atau dia ada kisah tentang dirinya yang kena scam. Jadi malam ni kami bawa Tuan Nur Asrul Arif, Deputy Superintendent Polis, itu pegawai penyiasat kanan komunikasi Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman. Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman. Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, untuk share dengan saudara modus operandi atau apa perkataan lebih mudah sekali adalah macam mana saudara boleh terkena dan terjebak dengan scam. Jenis-jenis scam. Scam yang biasa kita kena scam live ni common scam. Sikit modal dia, boleh refer. Ada scam yang lebih besar. Macam mana pula saudara boleh kena scam account, saudara boleh kena scam panggulan ugutan, saudara boleh kena sex scam pun. Terutama yang lelaki yang ramai menonton, saudara mungkin tak pernah tahu dan mungkin satu hari saudara akan mengalami peristiwa ni. Macam mana saudara nak avoid? Kerana scam seks adalah salah satu lagi scam yang popular tapi jarang dilaporkan kerana orang tak mau malu, orang tak nak lapor, tapi sebenarnya dia adalah scam. Okey, saya tunggu nombor saja daripada Okey, Noah yang bagi nombor mana ni. Bila capai saja nombor, saya akan turun mulakan. Sebab ini kita akan potong masuk ke dalam YouTube. Tuan Noah Asrul. Tuan Haji. Ya. Saya nak tanya Tuan satu, basically, mengapa orang Malaysia mudah kena scam? Umumnya dulu. Okey. Dia ada beberapa sifat manusia lah bila menggunakan media sosial ni. Yang pertama sekali, kita mudah percaya sesuatu tu. Orang kata too good to be true. Semalam saya guna perkataan ni, too good to be true. Kadang-kadang kita tengok suatu benda tu, perasaan tamak tu timbul. Kan? Kita nak beli benda yang orang kata rare, benda yang berkualiti, tapi mungkin nak murah. Ataupun kita tengok benda tu jadi sesuatu rebutan orang ramai. Jadi perasaan tamak tu timbul, jadi mengaburi pertimbangan kita. Yang kedua, perasaan takut. Perasaan takut ni selalunya dalam kes-kes tipu panggilan. Bila dia terima panggilan orang yang menyamar polis, orang menyamar SPRM, LHDN, bagi tahu dia ada dalam masalah. Mungkin harta nak kena sita, nak kena tangkap, nak kena reman. Jadi orang yang jadi mangsa ni memang mudah terpedaya. Ditambah lagi mungkin masa tu dia ada seorang kat rumah. Ataupun dia tak nak bercerita pula pada ahli keluarga, sahabat andai apa semua. Jadi dengan mudahnya dia kena tipu, dia akan serahkan aset, apa juga aset yang dia ada. Itu biasanya 2 T, tamak dan takut. Betul. Kalau tamak berarti dia menerima tawaran kononnya anda nak terima parcel daripada luar negara, ada perkongsian harta pusaka yang ditinggalkannya anda labur. Dulu kerap lah itu kita dapat yang biasa dalam bentuk email. Kalau dulu kita tengok mungkin penyenayah-penyenayah daripada luar negara ni, dia tipu rakyat negara kita dengan wasiat daripada hadiah daripada luar negara, vaksin, duit hitam ataupun black money. Tapi dari masa ke masa dia orang ni dah berubah jadi makin sophisticated. Dia pun ada R&D dia. Dulu kalau perlu jumpa, sekarang tak perlu jumpa. Sekarang atas talian je. Guna aplikasi media sosial, berhubung, buat chatting sikit, wujudkan kepercayaan. Daripada situ mangsa akan terpedaya. Dia sangat luas dia scam ni, macam-macam operasi scam. Macam-macam Tuan Haji. Kalau di Malaysia ni memang setiap hari kita terima pelbagai jenis laporan. Cuma yang banyak berlaku pada masa sekarang, yang pertama sekali, yang paling tinggi sekali, belian atas talian.
Ni pada musim Covid ni lah yang kita tengok ramai yang terkena, yang nak beli face mask, nak beli sanitizer. Lepas tu dia berubah dengan selepas tu nak beli barangan lain lah, nak beli mungkin kelengkapan ataupun aksesori kenderaan, motosikal apa semua. Dan selepas tu kita ada tipu panggilan. Tipu panggilan ni walaupun dia lagi kurang jumlah daripada tipu jualan belian ni, tapi kerugian dia lagi tinggi. Kalau kita tengok statistik untuk tahun ini saja, sehingga 1 Mei kita ada 2054 kes tipu panggilan dengan jumlah kerugian 51 juta. 51 juta? Betul. 2,000 lebih panggilan? 2054 kes yang dilaporkan. Tinggi ya. Setiap seorang kemungkinan mempunyai purata sekitar 5,000. Ya. 50,000 setiap 50,000 purata satu panggilan punya penipuan. Ya. Kalau belian atas talian tadi, jumlah dia tinggilah, 2,947 kes. Cuma jumlah kerugian dia tu kurang sikit, 16 juta 261,000. Okay. Dan selepas jenayah telekomunikasi, kita ada kes love scam, pinjaman tak wujud, dan juga e-kewangan. E-kewangan ni selalunya kita ambil kes-kes yang melibatkan bank. Paling tinggi jumlah, kita ada kes-kes yang bernilai jutaan ringgit. Selalunya melibatkan pintasan email. Syarikat-syarikat ni yang banyak menjalankan perniagaan orang kata international. Komunikasi dia banyak guna email, Tuan Haji. Jadi penyenayah ni dia akan melakukan pintasan ke atas email-email berkenaan, dan dalam proses pintasan tu dia akan tukar nombor akaun tu daripada penerima yang asal pergi kepada keldai akaun. Faham? Saya pernah kawan ada kena. Ini Toher pernah kena kes ni. Abang kita. Toher pernah kena kes ni, kawan kita yang jual, kerana dia menghantar email ke Jepun, tapi email tu dipintas. Jadi dia beli barang, kemudian dah lah berkontena barangnya. Kemudian apabila nombor akaunnya sampai bank in, itu adalah email yang telah dipintas. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tanya lagi satu. Basicnya sekarang ni adalah panggilan yang paling banyak adalah mahkamah. Ya. Berarti orang ramai tak berapa tahu prosedur mahkamah. Dia terima senang je. Kes anda ada di Melaka, anda diminta, anda tak datang, sepatutnya dibicarakan hari ini. Ada waran tangkap. Apa semua gini. Lepas tu kita kalau nak selesai, anda boleh bayar 1,000 untuk buat penyelesaian. Atau 2,000, 3,000. Dia mengikut profil lah. Kalau dia dah aim saya dekat Facebook saya, dia tahu saya joki garasi kan. Dia mungkinlah target, ini 5,000 boleh makan abang ni. Tapi kalau dia tengok saya punya profil Facebook, saya ada dengan Mercedes, rumah besar apa semua, dia mungkin aim 50,000. Dia maksudnya dia dah study setiap orang yang dia nak mangsakan. Ini bukan panggilan rambang. Betul. Panggilan ni Tuan Haji, dia ada 2 jenis. Yang pertama sekali yang Tuan Haji bagi tahu tu, yang memang disasarkan kepada mangsa yang mempunyai aset. Yang ni memang dia akan wujudkan pendayaan. Jadi apabila mangsa takut, dia akan jalankan tindakan seterusnya lah. Sama ada dia bagi link untuk muat turun aplikasi di mana dia akan ambil maklumat perbankan. Selalunya perbankan internet lah. Kata nama, kata laluan. Lepas tu dia suruh tukar pula nombor telefon yang sepatutnya terima kod OTP ataupun TAC itu kepada nombor telefon yang digunakan oleh penyenayah. Dan yang kedua adalah panggilan secara rawak. Panggilan secara rawak ni, aplikasi VoIP yang digunakan oleh penyenayah ni, sebenarnya dia boleh masukkan range yang dia nak hubungi. Contohnya nombor saya 019386, dia akan masukkan yang pengawal dia tu, dan yang belakang tu dia biarkan kosong. Jadi sistem tu akan call secara random sesiapa saja yang menggunakan nombor 019386 dan nombor belakang tu. Jadi tu yang kadang-kadang kita tengok dekat pejabat-pejabat ni, daripada satu extension ke satu extension yang lain tu dia telefon. Jadi sedikit ni bila dia telefon, dia akan bagi tahulah mangsa mungkin ada terlibat dalam siasatan apa semua, ataupun bila terima panggilan tu, pada permulaan dia mungkin mesin perakam suara yang bercakap. Jadi dia suruh tekan 1 untuk tindakan selanjutnya apa semua tu. Jadi apabila dia berjaya menakutkan mangsa ni pun sama, akan bagi juga apa juga maklumat kewangan yang dia ada, aset, kad kredit, simpanan tetap, siapa yang terlibat dalam perniagaan,
ataupun siapa yang menguruskan keuangan. Dan Tuan-tuan, kita ada 600 tinggi view tu baru dalam 8 minit kita share lagi. Gini tuan-tuan, saya malam ni akan buat public service ya. Saudara yang pernah ada kes atau sedang ada kes, naikkan soalan. Sebab malam ini adalah kes awam. Jadi sebab hari ini oleh kerana Tuan DSP ada di sini, tuan-tuan naik soalan. Ingat tuan-tuan janganlah tiba-tiba naik soalan yang menyusahkan. Saya dah cakap, saya dah ajar banyak kali dah, bila masuk ke dalam satu majlis ini adalah majlis ilmu. Jadi hormati majlis ilmu, jaga tertib majlis ilmu, jaga bahasa majlis ilmu. Orang yang berada dalam majlis ilmu, kalau pendek akalnya, dia tak akan panjang lidahnya. Berarti kalau rasa tak apa cerdik soalan tu, jangan naik. Jangan tanya soalan-soalan yang menimbulkan cemuhan hingga dalam posting saudara berbalas sama sendiri. Okey, malam ni ada satu majlis ilmu, hormati majlis ilmu. Kerana dah disebut oleh Rasulullah 3 golongan yang dia muliakan, salah satu golongan adalah mereka yang berada dalam majlis ilmu. Jadi malam ni supaya Allah pandang majlis sebagai majlis ilmu, kerana kita sedang menyebarkan pada saudara cara untuk menyelamatkan diri saudara pada krisis kehidupan. Sebab lepas ni kita akan tunjuk scam yang lagi serius, yang boleh merosakkan rumah tangga, porak-poranda, menjatuhkan karier saudara, menjatuhkan maruah saudara. Ini kita pergi pada soalan pada isu publik tu. Saudara naik, admin akan pilih soalan yang munasabah. Kalau soalan yang berulang, kita akan ambil satu je. Tuan, saya nak tanya satu soalan tuan. Okey. Mengenai sekarang ni, kita kata scam akan berubah. Kita tak kena advice scammer. Tools akan ada. Betul. Polis invest 1 juta, dia invest 2 juta. Kita invest 3 juta, dia invest. Because ini adalah ton of money. Bisnes yang memberi mereka banyak wang. Betul. Basically kita nak encourage orang kita untuk baiki diri lah. Maksudnya anda tahu sekarang scammer datang kepada anda. Itu. Betul. Betul. Selalunya saya nak katakan, kalaulah prosedur mahkamah, untuk orang awam tahu ni bahawa prosedur mahkamah tak akan datang dalam panggilan telefon. Betul. Kalau prosedur SHDN, dia juga tidak akan datang dalam panggilan telefon. Betul. Semua adalah surat panggilan menghadap. Betul Betul. Kalau kita tak dapat dihubungi, sepina akan dihantar secara individu. Ya. Jelaskan supaya mereka faham. Mahkamah tak pernah berurusan dalam telefon. Dalam penugasan seharian pihak polis, memang ada kalanya kita terpaksa menghubungi saksi untuk bertanya di mana dia berada, ataupun kita nak maklum minta datang ke balai. Cuma dalam penugasan yang dijalankan tu, kita tak pernah pun memberi paksaan kepada mana-mana orang untuk menyerahkan maklumat peribadi, maklumat kewangan melalui panggilan telefon. Dan kalau kita nak sita harta dia, kita nak reman dia, kita takkan bagi tahu dalam telefon. Betul. Bodoh lah. Itu membolehkan masa melarikan diri. Betul. Okay. Dan dalam keadaan situasi biasa, kita ada notis panggilan di bawah Seksyen 111 Kanun Prosedur Jenayah, di mana notis tu kita akan hantar sama ada melalui email ataupun melalui serahan tangan di mana dia kena sign. Barulah notis tu terpakai kepada dia untuk datang memberikan keterangan. Jadi kalau notis sitaan ke ataupun nak tangkap, memang tak ada melalui panggilan telefon. Cuma itu yang kita tengok dalam kes-kes tipu panggilan ni, di mana kebanyakan mangsa yang orang kata agak berusia, apabila dia terima panggilan bagi tahu nak kena tangkap, nak kena sita harta, dengan mudahnya dia ikut arahan. Dia takut. Takut. Dia tak nak cerita. Kebanyakan kes yang kita lihat yang melibatkan warga emas ni, memang dia tak nak bercerita pada ahli keluarga. Ditambah lagi kalau dia duduk dengan suami saja ataupun duduk berseorangan. Lagilah sedar-sedar kita tengok duit dah habis. Kepada semua broker maklumat, dalam sini ramai broker maklumat kan. Maksudnya mereka ni datang menonton dan kemudian mereka bawa cerita kedai kopi untuk menyebarkan maklumat. Ya. Tuan-tuan ambil maklumat malam ni dan jalankan tanggungjawab tuan-tuan yang ramai yang selalu bagi tahu saya mengulas semula apa yang saya dapat di garasi untuk kedai kopi, untuk sembang masjid, sembang surau, sembang di manalah. Saudara pick up je malam ni untuk membolehkan saudara memberi tip, terutama pada golongan tua yang tak biasa dengan digital platform. Jadi setiap panggilan mereka akan rasa panik. Mereka tak tahu tentang undang-undang bahawa semua panggilan daripada LHDN akan datang dengan surat atau pegawainya. Penguatkuasa undang-undang juga akan datang dalam bentuk surat. Kecuali panggilan-panggilan reminder yang tidak memerlukan data-data sensitif. Jadi berarti kalau saya ambil contoh Jack ni pernah kena panggilan, kononnya dia loan di Bank Simpanan Nasional dan dia diminta membuat penyelesaian. Tetapi bagusnya tuan-tuan, orang ni tahu semua. Tapi akhirnya dia ambil keputusan untuk cek di bank negara. Di Sikris tak muncul pun. Berarti orang ni cuba menipu dengan mengatakan penama lain telah menggunakan nama Jack. Jack kini dalam masalah. Tapi apabila Jack pergi saja sampai ke bank negara, nama dia tak ada dalam Sikris. Berarti itu cara mereka buat operasi. Jadi tuan-tuan juga harus berhati-hati bahawa akhirnya buat dulu pengesahan dan kemudian minta dihubungi. Tapi selalunya saya beritahu pada saudara, ketakutan lah tadi.
Satu dia takut. Yang tamak ni dia, saya beritahu pada saudara, ramai juga orang main bandar tuan-tuan. Dia tunjuk gambar Red Wing ni. Bagus cantiknya. Lepas tu dia letak harga 280. Barang 1,200. Tuan-tuan pun terpa. 280. Datang gambar. Dia post juga tuan-tuan. Lagi sikit hati dia post gambar Red Wing yang dia post. Berarti saudara telah membeli gambar yang dipost. Bukan barang yang dipost. Jadi saya nak tanya dengan tuan lagi satu tuan. Selalunya kan apabila mangsa datang mengadu. Tuan adalah satu demografi. Demografi menunjukkan jenis orangnya. Jenis scam yang dia kena. Biasanya tuan-tuan yang kena scam ni personality orangnya tu macam mana? Supaya anda tahu, anda mungkin menjadi sebahagian daripada demografi ni. Personality orang yang mudah di scam. Okey. Kita pecahkan mengikut jenis kes. Okey, kalau tipu panggilan boleh dikatakan rakyat Malaysia yang berketurunan Melayu dan Cina yang paling ramai sekali yang menjadi mangsa. Lepas tu kalau kes love scam ataupun 419 scam ni Dia panggil 419 scam. Tu kata nama yang diberi ataupun digunakan oleh Interpol untuk kes-kes coding dia. Ya. 419 berarti love scam. Love scam. Selalunya kaum wanita. Peringkat umur tak ada. Dia pelbagailah daripada yang mula bekerja sampailah ke wanita yang telah agak berusia. Lepas tu kalau tipu panggilan memang semua terdedah. Pinjaman tak wujud. Ni pun sama. Selalunya pinjaman tak wujud ni, kalau kita dengar pinjaman, kita rasa orang yang terdesak saja nak pinjam. Tapi sebenarnya orang yang berduit pun ada yang terkena dalam kes-kes pinjaman tak wujud ni. Mungkin kononnya dia nak melipat gandakan duit yang dia ada buat pinjaman. Jadi penyenayah tu pula mintalah dia bayar duty stamp, insurans, cengkeram. End up daripada nak pinjam 30,000 rugi 50,000. Ada yang kena macam tu. Itu banyak ya. Okey. Saya akan mula ambil soalan sekarang. Nanti seorang akan pass paper soalan pada saya. Cuma saya nak jelaskan lagi satu. Ini adalah kerana ramai 90% lebih profil penonton garasi adalah lelaki. Dan sebahagian daripada saudara berkejaya. Profil saudara dianalisis oleh Nuha Buku dan juga dianalisis oleh Institut Terjemahan Buku Malaysia. Profil saudara ada pada mereka. Majoriti yang membeli dan majoriti yang terdedah ni. Kebanyakan saudara adalah berumur dan berkeluarga. Kebanyakan pada saudara adalah aktif menggunakan platform digital untuk berkomunikasi. Saya nak advise satu kes yang baru bahawa saudara mungkin saja akan menerima WhatsApp macam WhatsApp sesat. WhatsApp sesat daripada wanita yang akan memberikan ruang pada saudara untuk menggatal. Saya cakap ayat mudahlah untuk menggatal. Dan kemudian WhatsApp ni yang sekarang banyak. Berarti saya seolah-olah seorang scammer akan beritahu pada saudara dia sedang bertanya tentang size troli yang sesuai dia pakai atau apa. Jadi, rupanya silap. Tapi oleh kerana pertanyaan tu telah berjaya memanipulasi fikiran saudara dan menimbulkan libido, keinginan seks, maka saudara akan bual panjang. Ini tuan akan cerita tentang scam yang baru ni pula. Okey. Yang ni berkaitan dengan sex extortion. Dia panggil? Sex extortion. Extortion. Ya. Okay. Sex extortion ni dia ada dua kategori lah. Yang mana yang pertama sekali adalah melibatkan sindiket daripada luar negara. Jadi sindiket-sindiket ni akan menggunakan aplikasi media sosial. Dia akan cari lelaki-lelaki yang selalunya kita panggil lelaki berhidung belang lah. Mungkin dia dalam kesunyian nak berkenalan dengan orang yang guna profil cantik, menarik. Jadi orang lelaki ni satu orang kata kelemahan dia, benda tu boleh berlaku dalam masa yang pantas. Mungkin dalam satu malam pun dah terkena. Sex abuse tu dia mudah abuse lelaki dari segi seks. Jadi dia boleh mewujudkan keinginan ataupun libido tadi. Jadi dalam komunikasi tersebut mungkin perbualan pada awalnya perbualan biasa. Jadi apabila penyenayah ni boleh buat assessment terhadap mangsa dia, siapa ahli keluarga dia, siapa pasangan dia, anak-anak dia, apabila dia dah dapat, jadi dia akan pergi kepada peringkat seterusnya. Peringkat seterusnya ni selalunya komunikasi secara menggunakan video chat. Video chat ni penyenayah akan gunakan video-video yang seolah-olah menampakkan wanita tersebut dalam keadaan terangsang ataupun dalam keadaan menggairahkan. Dan apabila yang lelaki ni, bakal mangsa ni pun naik angin, jadi berlakulah edengan-edengan yang tidak senonoh. Berlakon depan kamera. Jadi tanpa mangsa sedari, perlakuan dia ni telah dirakam. Dirakamkan. Jadi apabila dah
penyinayah ni dah dapat dah rakaman yang dia nak, aksi macam mana dah yang dia perlukan. Jadi dia mulalah hantar. Dia ambil sikit je. Dia ambil screenshot sikit, hantar kepada ahli keluarga. Lepas tu dia akan bagi tahu. Kalau tak nak benda ni tersebar, buat bayaran. Oh, maksudnya bukan pada individu. Dia nak damage satu keluarga dan dia hubungi ahli keluarga. Jadi apabila mangsa ni berada dalam ketakutan, tambah lagi kalau jenis yang berkeluarga, yang berpasangan. Siapa tak takut bini kan? Betul. Beras kita beli. Ya. Tapi kuasa pada bini. Okay. Jadi apabila dia mendapati aksi dia ni dah dirakam apa semua, memang dia akan buat pembayaran. Cuma saya teringat satu kes Tuan Haji, di mana berlaku, kalau tak silap saya, di Britain. Di mana seorang pelajar belasan tahun telah berkomunikasi menggunakan aplikasi media sosial dan telah berlakulah ugutan berkaitan dengan gambar yang dalam keadaan tak senonoh ni. Jadi apabila pelajar tu tak boleh bayar, tertekan, dia telah membunuh diri dia sendiri. Allah. Saya ada seorang rakan pengacara TV yang berbual dengan seorang scammer daripada Filipina. Saya fikir kata dalam perbualan tersebut, rakan saya ni telah berbual dengan hal yang biasa saja. Tetapi dia minta rakan saya meletakkan profil yang mudah untuk diedit. Maksudnya kita berbual internet. Ya. Dia oleh kerana untuk membolehkan dia superimpose. Berarti rakan saya perlu berada dalam pos yang sekian. Kemudian dia kata pada rakan saya ingin melihat pos anda mengenyitkan mata. Saya ingin melihat pos anda. Jadi kawan saya ingat ini adalah perbualan yang luhur, tapi akhirnya gambar tu diguna dan superimpose tu tepat. Jadi waktu nak dia ugut, nak sebarkan, saya masih minta pada saudara kawan saya untuk membuat laporan polis kerana saya kata superimpose itu boleh diselesaikan dengan teknologi polis untuk mengesahkan bahawa gambar itu adalah superimpose. Jadi berhati-hati tuan-tuan, scammer, kebanyakan scammer yang jenis ini, yang kawan saya kena ni adalah daripada Filipina. IP ni daripada Filipina. Kalau report pun tak ada apa. Cuma boleh report untuk menafikan kata itu adalah dirinya. Cuma wajah-wajah yang dia letakkan tu adalah superimpose. Jadi tuan-tuan berhati-hati juga apabila saudara mendapat panggilan video ataupun sebarang yang tak kenal lah yang kemudian menjurus pada cybersec. Walaupun saudara tidak pergi sampai ke tahap melakukan aksi-aksi yang tak senonoh, tetapi aplikasi boleh memungkinkan snapshot dibuat dan seolah-olah saudara berada dalam posisi yang dikehendaki oleh dia. Dikehendaki untuk di-scam. Yang ini cerita. Lepas tu saya nak cerita pasal tadi, selepas saja dia akan mengaku suami ataupun keluarga wanita yang tuan cerita pada saya tadi. Okey. Satu lagi scam yang akan menyebabkan satu kita lagi terjebak. Scam yang banyak juga berlaku pada masa sekarang adalah penyamaran sebagai ahli keluarga, sahabat andai ataupun VIP. Jadi benda ni berkait rapat dengan social engineering yang digunakan oleh penyinayah. Penyinayah ni pun dia ada teknologi. Betul. Selalunya social engineering ni, apabila kita gunakan media sosial, tanpa kita sedar, kadang-kadang kita share maklumat tentang diri kita. Siapa ahli keluarga kita, nombor kenderaan yang kita gunakan, nombor telefon kita, nombor akaun bank pun ada orang share kan, dalam media sosial. Jadi, koleksi maklumat ni amat berguna kepada penyinayah. Dia dah boleh teka dah apa sistem perbankan internet yang kita gunakan, sampai kata nama dan kata laluan. Sebab kadang-kadang ada di antara masyarakat kita ni, kata nama, kata laluan sistem perbankan internet ni digunakan password yang mudah-mudah je. Ya, betul. Kalau orang nampak kereta, dia orang akan try lah WA berapa-berapa nombor. Sebab dah nampak kereta di Facebook, dia akan try untuk okey, faham. Tambah lagi macam tarikh lahir pasangan, tarikh lahir anak-anak. Benda tu semua boleh teka. Jadi apabila dia dapatkan maklumat tentang diri kita secara lengkapnya, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang, cara kita, mungkin macam saya orang Kelantan, mungkin slang saya guna perbualan dengan mesej dengan sahabat andai, kadang-kadang saya guna slang Kelantan. Ataupun kebanyakan saya campur English Malaysia ke. Jadi bila penyinayah dah dapat study benda tu, dia akan mulalah, dia akan menghubungi sahabat-sahabat andai saya, mungkin dia menyamar sebagai saya. Tambah lagi dalam setting aplikasi media sosial saya buat tetapan tu terbuka. Semua orang, seluruh dunia boleh tengok. Jadi bila dia gunakan nombor telefon lain sekalipun, tapi bila dia letak profil gambar saya. Betul. Jadi pendayaan tu dengan mudahnya berlaku. Mungkin mesej tu bagi tahu kereta rosak tepi jalan, baru lepas kena rompak ke, sakit kat rumah, perlukan duit segera. Jadi
Mungkin kerugian dia tak tinggi, tapi ramai yang terkena. Ramai tu. Dia saya faham kerana dia buat dalam bentuk volume. Jadi kalau dia berjaya berarti dia mengumpulkan begitu banyak orang yang tertipu. Betul. Pada kalau satu hari bekerja dia aim 100 mangsa 30 sangkut. Kalau seorang 2,000 60,000 dia punya pendapatan itu besar untuk seorang orang scammer. Tambah lagi kalau macam dia dapat penetrate masuk mungkin dalam grup sekolah, grup college ataupun grup taman sekalipun. Dia boleh hantar mesej kepada semua yang dia kenal pasti berada dalam grup tu. WhatsApp group itu semuanya terdedah nombor telefon bila kita klik. Betul-betul. Tuan, ni ada orang bertanya pada saya, apakah kebocoran nombor telefon dan IC kepada pihak ketiga? Sebab nombor IC itu alamat keluarganya ada tepat. Berarti begini ya tuan-tuan. Saya juga terlibat banyak kali dah. Sekarang ni kalau urusan sampai ke peringkat permohonan kad kredit di bank, dia minta kita isi gambar hantar. Betul. Itu betul. Memang kebanyakan bank-bank yang ada di Malaysia tuan-tuan juga mengaplikasikan benda yang mendedahkan kita pada bahaya. Sebab bank mengamalkannya, berarti kita akan anggap kalau ada satu orang menyamar jadi bank, benda tu common. Kalau dalam keadaan sekarang ni pula COVID-19, komunikasi digital banyak dibuat. Jadi bank nak approve kad kredit 50,000 tuan-tuan, gambar dia suruh hantar dalam IC. Kalau saudara beli pula di portal antarabangsa. Sekarang ni jangan buat tuan-tuan. Ada setengah portal antarabangsa yang saudara nak lock pakaian-pakaian terhebat ni, terutama US punya portal. Saya main beli web ni kuat tuan-tuan. Akan ada pintasan yang meminta salinan nombor kad kredit anda untuk mengesahkan. Saya kata pada dia, tuan, saya bagi tahu pada dia tak perlu pengesahan tu. Because dalam email dan juga dalam pembayaran saya dah sah. Kenapa saya nak hantar gambar kad kredit saya mengatakan saya bayar daripada kad kredit mana? Lepas tu masa tu saya tahu dah. Waktu saya beli di SafeEdge, salah satu web terkenal di Amerika, saya telah dipintas oleh hackers. Jadi kerana saya tahu kita dah beli banyak tuan-tuan, siapa nak minta salinan kad kredit? Orang akan tengok dalam sistem duit masuk ataupun tidak. Ataupun saya hantar slip saja. Saya jelaskan kepada saudara juga berhati-hati. Jadi saya tanya dengan tuan, berapa banyak skamer dalaman dan berapa banyak skamer international? Okey. Selalunya kalau kes tipu panggilan, mostly yang jadi mangsa rakyat negara kita. Tapi kalau love scam, kalau kita tengok, dia terbahagi kepada dua lah. Kadang-kadang mangsa daripada luar negara kena tipu di luar negara tapi duit masuk kat sini. Sama juga dengan e-belian, e-kewangan. Itu dia terbahagi pada dua selalunya. Kalau ditanya tadi tuan-tuan apa nasihat? Kalau macam saya ni sekarang, ada satu bank lah, bank besar. Ni bank besar. Jadi saya urusan ni approve dan tulen. Tapi semua borang permohonan dan semua snap IC diminta diuruskan dalam bentuk WhatsApp je. WhatsApp. Itu saya... Okey. Tuan Haji, dia yang pertama sekali tentang maklumat diri kita ni. Maklumat diri kita ni, bila kita register kad kredit apa semua, ada kalanya kita bukan register di bank, tapi kita register dengan ejen dia. Okay. Jadi maklumat-maklumat yang mungkin ada pada ejen ni adalah satu komoditi yang berharga sebenarnya. Dan kita maksudnya yang membantu saya mendapatkan kad tu adalah ejen lah sebenarnya, bukan bank Bank akan review, tapi mungkin kita... Yalah, ejen yang tolong recommend. Dia minta semua dalam bentuk begitu. Ya. Jadi, melalui proses perbankan, kalau perbankan internet, bagi saya kalau kita boleh gunakan peranti yang bernilai tinggi, iPhone 12 ke, MacBook ke, apa salahnya kita labur sedikit untuk beli perisian antivirus? Sebab macam tu Haji cerita tadi, komunikasi, mungkin email atau pembelian atas talian tu dipintas. Memang terdapat teknologi yang mana hackers ataupun penggodam-penggodam, sama ada yang beretika ataupun tidak beretika ni, memang tahu kewujudan benda tu dan memang mereka boleh gunakan. Dan kita ada beberapa insiden dalam negara ni di mana peringkat remaja di negara kita mempunyai kepakaran untuk intercept proses pembayaran daripada mangsa pergi kepada penyedia-penyedia perkhidmatan ni. Memang dia boleh intercept benda tu, dia akan ubah daripada mungkin nilai kosong kepada nilai 1, daripada cancel kepada approve. Okay. Sekarang ni kan nak jawab benda ni, apa yang tuan akan advise kepada salah seorang daripada viewer kita ni dengan mengatakan memberikan salinan kad pengenalan dan IC pada pihak ketiga? Okey. Yang pertama sekali, kalau boleh berurusan dengan bank itu sendiri. Janganlah kalau kita pergi, mungkin pergi komplek, ada orang offer
buka kredit. buat kad kredit, Okey, dapat ya. beg, dapat Ya. perfume ke. Bagi saya tidak berapa selamat lah benda tu. Okey, sebab pemegang data tu, data kita diberikan kepada oleh pihak ketiga. Ya. Okey. Apabila kita bagi pula salinan kad pengenalan, salinan lesen, bil melalui aplikasi WhatsApp, kita sebenarnya tak boleh menjamin maklumat tu hanya diserahkan kepada bank. Sebab orang yang menerima tu mungkin orang lain. Betul. Dan peranti dia sama ada dia secara sukarela serah pada penyenayah ataupun peranti tu boleh jatuh kepada tangan penyenayah secara tak sengaja. Mungkin hilang, mungkin dicuri. Ditambah lagi peranti yang dia guna tu pun password pun tak ada kan. Mungkin gores macam tu terus boleh buka. Okey. Itu tuan, banyak pattern dia yang kita dengar. Saya nak tunjuk pattern lagi satu untuk orang public ni. Mereka ni orang awam dan kebanyakannya saya rasa akan terdedah kepada panggilan telefon. Dan sekarang ni muncul macam saya, bila tuan beritahu tadi saya dah tahulah. Bagaimana pintasan mirror dibuat di mana anda boleh menerima panggilan nombor telefon yang bukan nombor telefon Bukit Aman tapi akan appear di skrin anda adalah nombor Bukit Aman. Betul. Tuan tolong jelaskan supaya mereka tak keliru bila dua-dua ni terus percaya ni polis tadi. Ni polis sebab dua-dua angka belakang adalah angka polis. Saya sendiri pernah mengalaminya. Tapi oleh kerana panggilan tu orang yang bercakapnya sangat amateur, jadi saya tahulah kata ini adalah scammer. Tapi pada awalnya saya jawab kerana nombor belakangnya adalah 2222. Selalunya nombor tu identify untuk semua balai polis. Macam tuan boleh advice kata tentang nombor ni? Okey, dalam kes-kes tipu panggilan ni, kebanyakan penyenayah akan menggunakan aplikasi VoIP, Voice over Internet Protocol, untuk menghubungi mangsa. Sebenarnya aplikasi VoIP ni adalah untuk tujuan kebaikan, di mana panggilan dibuat dalam bentuk paket internet. Jadi penyenayah ni pun pandai. Mereka akan manipulasi ciri-ciri yang ada dalam aplikasi VoIP tu untuk ubah caller ID ni daripada nombor VoIP pergi kepada nombor yang sama ataupun seolah-olah nombor yang digunakan oleh berkuasa. Jadi kebanyakan mangsa ni apabila dia lihat nombor yang hampir sama dengan nombor pihak penguatkuasa, nombor bank ataupun mana-mana agensi sekalipun, dengan mudahnya dia percaya. Okey. Tuan-tuan, hati-hati tuan-tuan komen. Komen tuan-tuan dipantau kerana ada 4 pegawai sekali ada kat dalam ni. Jadi tuan-tuan jangan nak meraban dah tentu hala komen. Saya tahu ada soalan-soalan yang cuba, saya faham. Bila kita stream, kita terbuka, tapi berhati-hati. Ni saya faham, ni soalan yang ditanya ni. Saya tak pasti tuan nak jawab atau tidak, tapi saya tanya. Sebab bidang tuan adalah, bidangnya adalah jaga scam. Tapi soalan ni saya tahu nak menjurus kepada kes yang ada sekarang. Gini tuan-tuan. Okey. Adakah tuan, dia kata hukuman dan akta yang ada masih relevan atau patut dikaji untuk skamer? Ini barangkali orang yang tak gembira dengan kes skamer lepas kan. Kita tak pasal tahan bawah sosma, lepas tu pergi ke pota semua, pergi ke bawah pota kita tahan. Poka. Bila pergi sekarang dah ada kes di mana presiden kes dah berlaku, di mana orang pergi ke mahkamah, habeas corpus dan lepas. Jadi sekarang ni orang ramai merasakan bahawa skamer ni macam raja lah, tak ada benda yang boleh buat mereka. Tuan boleh jelaskan secara perundangan proses ni? Dalam proses siasatan yang dijalankan oleh pihak polis, apabila kita terima laporan, ni saya put aside dulu yang isu siasasi. Ya, siasasi tu jawab by yang ni yang dengan kes yang biasalah. Okey, dalam kes yang laporan polis yang kita terima, kita akan buat assessment dulu. Kita akan rakam percakapan pengadu, tengok apa keterangan yang ada, dan daripada situ sekiranya kalau kes tipu panggilan, kita memerlukan kerjasama daripada syarikat telekomunikasi untuk mengesan siapa yang sebenarnya menghubungi mangsa. Jadi masa itulah wujudnya kekangan. Pada masa sekarang memang kita di Malaysia tidak mempunyai keupayaan untuk mengesan panggilan-panggilan VoIP yang masuk ke dalam sistem network negara kita. Itu memang satu masalah yang kami hadapi. Oh, macam ni maksud dia. Kalau kita pergi ke telco tak boleh bagi tahu yang call ni daripada Pahang ke, daripada mana, daripada Jepun ke, dia tak. Kalau panggilan tu panggilan VoIP, mungkin hanya sekadar sampai ke international gateway saja dia boleh bagi tahu. Tapi daripada mana lokasi tu datang, sama ada pusat panggilan tu ada dalam negara atau luar negara, dia tak boleh bagi tahu. Apa yang tuan cuba jelaskan, telco di Malaysia enggan melabur untuk menyediakan platform ini kerana platform ni tak bernilai komersial. Platform ni lebih bernilai kepada pihak polis untuk penyiasatan.
Kata tuan, itulah mudahnya daripada China. Sekiranya ada scammer daripada Malaysia yang cuba menipu orang di China. Betul. Jadi polis China akan terus bagi alamat dia je. Dia boleh Nanti kesan. polis selalu masuk tangkap. Sebab tu kita tengok scam-scam yang beroperasi di hotel, di kondo mewah. Kenapa polis dapat menyerbunya dengan mudah? Kerana polis menerima maklumat daripada negara mangsa tu ditipu daripada pusat scammer di Malaysia. Itu antara benda yang tuan-tuan kena faham, bahawa salah satu adalah kita perlu barangkali mendesak kerajaan untuk mendesak telco memberi akses yang lebih luas kepada pihak polis. Kalau kita nak mengatasi masalah scam panggilan ni, kalau tak ada teknologi itu berarti penyiasatan jadi sekat jalannya. Sampai situ dah tak nak detect. Itu yang jadi masalah. Apabila kita buat siasatan selanjutnya pula, kita pergi pula kepada pemilik akaun. Okey, pemilik akaun ataupun yang kita panggil sebagai keldai akaun. Keldai akaun ni selalunya adalah orang lain. Individu ataupun perniagaan ataupun organisasi yang menyerahkan akaun mereka untuk digunakan oleh penyenayah. Ini berlaku sama ada dalam sedar ataupun luar sedar. Jadi apabila penyenayah ni menggunakan keldai akaun, ada kalanya pemindahan dibuat melalui mesin ATM ataupun sistem perbankan internet. Jadi kalau kita dapat tangkap orang tu sedang keluarkan duit di kaunter, tak ada masalah. Tu kita boleh buat pentudahan. Tapi bila kita pergi pula kepada orang yang mengeluarkan mungkin melalui mesin ATM. Jadi bila kita cek CCTV, gambar-gambar orang lain, bukan pemilik akaun. Jadi menimbulkan masalah lah kepada kita. Selalunya mereka yang meminjam dengan Along. Biasanya betul. Along akan mengatakan bahawa kad perlu ditinggalkan. Berarti macam saya kerja gaji bulan. Kemudian saya pinjam dengan Along dan saya akan buat bayaran bulanan. Along akan pegang kad bank saya. Betul. Kemudian Along akan transfer ke akaun baru. Berarti gaji saya masuk, Along ambil bahagian yang saya dah pinjam. Tapi sebenarnya kad tu ada pada dia. Berarti saya juga terdedah untuk menjadi keldai. Betul. Kalau Along ni dah memang orang jahat lah nama dia. Kan? Berarti Along, dan Along juga akan menggunakan akaun-akaun yang dia dah pegang. Sebab kita tak dapat tengok penyata dia. Sebab kalau kita buat pinjaman pada Along bayaran 24 bulan. Berarti Along akan pegang kad tu 24 bulan. Ditambah lagi kalau pada masa sekarang, bukan setakat kad tu Haji. Dia ambil sekali kata nama, kata laluan. Untuk sistem internet banking tu. Ini membolehkan dia manipulate akaun kita dengan betul. Dia boleh guna akaun peminjam ni untuk terima pula duit daripada hasil kegiatan jenayah yang lain. Dia buat money laundering lah ke atas akaun kita. Dan bila kena tangkap barulah kita tahu bahawa akaun kita sebenarnya telah berurusan dengan berpuluh-puluh ribu, berjuta-juta. Betul. Selama kita menyerahkan akaun kita kepada Along untuk bayaran bulanan. Satu tip lagi tuan-tuan, berhati-hati kerana setiap kali anda berurusan dengan Along, anda juga berurusan bukan dengan Ahlong. Dia juga adalah orang yang mempunyai begitu banyak jenayah dan kemungkinan akan menggunakan akaun anda untuk tujuan manipulasi. Saya rasa lagi satu saya akan tanya tadi tentang hukuman. Jelaskan balik tentang tangkapan dan hukuman. Okey. Untuk kes-kes jenayah cyber ni, pelaku ataupun orang yang membuat pendayaan tu, kita akan siasat di bawah Seksyen 420 Kanun Kesiasaan. Manakala bagi pemilik akaun pula, siasatan akan dilaksanakan selalunya di bawah Seksyen 424 Kanun Kesiasaan, dan ada kalinya kita buka di bawah Seksyen 29-1 Akta Kesalahan Kecil. Dan jika dalam siasatan tu kita tengok orang yang bagi akaun ni memang bersubahat dengan penyenayah ni, ada kalinya dia pun turut sama membuat pendayaan. Kita akan tuduh bersubahat melakukan jenayah ni. Jadi dalam siasatan ni kadang-kadang kita tengok memanglah pemilik akaun ni ada yang penagih dadah, ada orang kurang upaya ataupun orang yang memang dipergunakan. Jadi siasatan tu kita teruskan dulu. Jadi semasa kita rujuk kertas siasatan kepada Jabatan Peguam Negara, pada masa itulah kita akan buat perbincangan sama ada nak tuduh ataupun mungkin kita pergi kepada seksyen yang kecil sikit. Macam 29-1 tu kecil lah, dia denda. Okay. Dari segi scam ni tuan, berapa banyak potensi yang kita boleh cari kot? Saya tanya tuan Nicholas, ada potensi yang kita rasa daripada aduan yang tuan dapat, kemudian boleh tangkap orang. Kemudian kita tangkap, tak mesti kita ada bukti. Betul? Bila tak ada bukti, AG akan tolak. Peguam akan kata ni tak cukup bahan buktinya. Dari segi peratusan tinggi tak scammer orang yang telah dibawa dan dicas di mahkamah di bawah undang-undang penal code? Bawah penal code memang peratusan tinggi. Kalau sekiranya bukti cukup,
keterangan daripada mangsa ada, keterangan daripada bank ada, keterangan daripada telco pun ada. Cuma salah satu lagi yang kalaulah kita tak dapat tuduh, kita juga akan gunakan undang-undang pencegahan. POKA tadi. Untuk kita tahan. Mungkin pada permulaan dia 2 tahun. Lepas tu kita akan sambung lagi lah. Okey. Ini yang biasa digunakan untuk skamer. Ya. Dan berapa lama kita boleh bergantung pada undang-undang ni apabila perkembangan yang baru dah ada ni sekarang, maksudnya seolah-olah yang saya sebut berkorpus tadi. Kalau kita ambil Edi Kana dan rakan-rakan ni yang lepas ni. Apakah ini akan terjadi dan digunakan pakai dan lepas ni undang-undang ni akan kelihatan tak bersalah? Habeas corpus tu adalah untuk tindakan undang-undang di bawah undang-undang pencegahan tadi. POKA. Tapi kalau pertuduhan di bawah penal code, tak ada masalah. Okey. Kalau penal code memanglah kan. Tapi bukan masa sekarang ni kecenderungannya kita bawa ke POKA. Atau ramai yang penal code. Penal code ni kita, khusus untuk operator yang buat kerja tu. POKA ni selalunya mereka yang terlibat secara tidak langsung dengan jenayah atau mungkin melindungi ataupun kita tak cukup keterangan nak tuduh dia. Jadi barulah kita gunakan undang-undang pencegahan. Okey. Kalau saya tanya dengan tuan, katalah saya bagi tahu kita ambil rasional dia. Katalah 10 kes high profile yang diadukan kepada tuan, lepas tu kita dapat tangkap dan di belakangnya tu adalah profile yang kita kata tak cukup kes. Berarti orang kata jerungnya lepas, bilisnya kena. Kerana jerung ni kan biasanya dipasang kaki, menjadikan dia kelihatan clean. Macam saya tahu jadi tuan bertunjuk takat ni berapa ramai yang menjadi alat. Sebab saya nak advice pada orang ramai sekarang ni, pertama elakkan jadi alat. Okey, berapa ramai yang dah jadi alat yang tuan rasa di bawah tangkapan? Okey. Yang dibawa, diadili, dicah dan dijil. Yang setakat ni pertuduhan yang memang ada tulis ni. Untuk tahun 2021 saja kita telah tangkap 2,419 orang bagi kes jenayah cyber saja ni. Di mana daripada tu 1,474 orang kita dah tuduh dengan pelbagai kesalahan. Berarti 2,400 lebih, 1,400 dituduh. Berarti sekitar 60% yang berjaya dituduh. Ni kita tak kira lagi kes-kes yang masih lagi dalam kajian Jabatan Peguam Negara ataupun kes yang menunggu analisa forensik digital. Berarti 40%, maksud tadi 60% dah dituduh, 40% ni bukan tidak dituduh, sedang melalui proses siasatan untuk dibawa ke mahkamah. Ya. Ada yang tanya lagi, ni banyak soalan. Terima kasih tuan-tuan, aktif tuan-tuan. Berapa ratus kita ada, Sang? Okey, thank you untuk orang yang hadir ni. Dia kata, adakah akta hukuman yang ada berapa lama? Tadi Tuan Chas kata di bawah Chas sekarang ni berapa hukuman dia yang tuan sebut di bawah akta skamer ni? Kita Chas di bawah Seksyen 420. 420. 420 kandung kesesaan. Penjaranya? Penjara tidak lebih 20 tahun. Ui, berat. Dia ada sekali dengan denda. Penjara tidak lebih 20 tahun. Okey. Lepas tu kalau berulang dia boleh sebat sekali. Berat. Masuk dari segi undang-undang tuan-tuan, undang-undang ni memang berat tuan-tuan. Cuma oleh kerana skamer ni semua tuan-tuan memiliki orang kata kecekapan untuk mengelak lah. Beritahu kita orang itu Berarti agak sukar macam tadi tuan kata. Kalau buat siasatan, akhirnya telco tak dapat memberikan sumber dari mana panggilan dibuat. Kerana telco tak invest untuk detect sedetail tu. Yang kata tuan, negara-negara seperti China semua dah invest barang ni. Bagi membolehkan setiap panggilan tu kita tahu daripada mana IP-nya datang. Daripada sampailah sedetail address. Saya tanya tuan lagi satu, ini adalah mengenai... Okey. Dia kata sini adalah sekiranya seseorang dia boleh menyamar dengan detail. Dia maksudnya orang ni dia biasa berusaha dengan polis dan dia tahu membuat panggilan untuk meyakinkan orang dia adalah polis. Okey. Macam mana tuan nak advice kepada penonton malam ni 600 orang ni ada ni? Okey. Untuk pastikan polis yang menyamar dan polis betul. Macam mana dia punya... Saya tertarik bila Tuan Haji sebut ni sebab sebenarnya bulan lepas alhamdulillah kita berjaya mengenakan tindakan di bawah undang-undang pencegahan kepada seorang penyenayah yang bagi saya ni dia ni legend lah. Bertahun lah dia buat kerja ni. Dah berapa kali kena tangkap, kita tuduh kat mahkamah, dalam bicara dia lari. Lepas tu ada kalanya masuk penjara. Dan akhir sekali baru-baru ni kita berjaya lagi tangkap dia. Lepas tu kita kenakan bawah tindakan POKA, tahanan terhad. Jadi penyenayah ni
modus operandi dia hari-hari dia akan tengok artikel di akhbar tangkapan yang melibatkan kes-kes penjara seumur hidup ataupun hukuman mati. 39B, 302. Oh, dia pantau baca surat khabar. Dia pantau. Jadi salah satu modus operandi dia ni, dia akan telefon balai-balai polis yang sedang menahan suspek-suspek ni. Dia hubungi. Okey. Dan penyenayah ni, dia mempunyai kepakaran untuk bercakap seolah-olah sama dengan polis. Penjenayah yang menyamar polis hubungi polis dan dia kelihatan seperti polis untuk meyakinkan anggota polis. Betul. Okay. Dia akan minta maklumat siapa ahli keluarga ataupun saudara terdekat tahanan ni. Jadi daripada situ dia akan menyamar pula kepada ahli keluarga ni untuk meminta balasan, minta duit ataupun minta sogokan. Kononnya untuk membantu ahli keluarga yang sedang ditahan ni. Jadi ahli keluarga yang mungkin dalam keadaan terdesak apabila ada ahli keluarga dia kena tangkap berhadapan dengan hukuman yang berat. Jadi mereka akan buat bayaran. Dan penyenayah ni pula dia akan gunakan kedai-kedai akaun yang dia wujudkan jarak di antara dia dengan kedai akaun ni supaya kita tak boleh nak kesan dia. Oh, bila kita tangkap, kita hanya tangkap orang yang memegang akaun je. Betul. Tapi orang pegang akaun tu pun tak tahu siapa yang berada di belakang semua. Betul. Okay. Dia ada berapa lapis. Faham. Jadi dan dapat ditangkap orang ya? Dapat tangkap. Okey. Jadi dalam kes-kes sebegini, orang yang menyamar sebagai ahli keluarga ataupun sesiapa saja ni, yang pertama sekali kalau kita terima panggilan orang yang mendakwa sebegini, kita pergi sendirilah ke balai polis ataupun mana-mana tempat yang kita berurusan. Kita tanya. Jangan sekadar hanya percaya kepada perbualan atas talian telefon. Okey. Ini saya kena jawab. Soalan ni saya rasa dah pukul rambang. Tapi saya jawab je sebab tuan tanya, ada orang tanya tuan. Rata-rata kita mangsa merungut, buat laporan tapi tak ada tindakan. Ramai orang kata dia pergi buat laporan kepada pihak polis, dia kena scam tapi tak ada tindakan. Okay. Tak apa saya tanya untuk sahkan kerana hearsay dan juga pukul rata ni perkara biasa dalam netizen ni. Tapi dia kata, ini menjadikan, oleh kerana inikah punca, dia kata ramai orang menjadi mangsa, ambil jalan mudah, iaitu mereka enggan membuat laporan. Boleh tuan ulas tak? Apakah ini benar ataupun daripada data yang tuan ada, ramai yang melapor? Dalam kes-kes yang dilaporkan, memang semua orang bila terpedaya apa semua ni, kalau nilai dia besar, memang dia orang akan buat laporan polis. Dan dalam siasatan yang dijalankan tu, bukanlah orang kata dalam masa sehari ataupun seminggu kita boleh selesaikan siasatan. Betul. Tambah lagi kalau kes-kes jenayah cyber, scam ni, kita kena minta maklumat daripada bank, kita kena minta maklumat daripada syarikat telekomunikasi. Dan kadang-kadang kalau jenis belian atas platform semua ni, kita kena berhubung pula dengan penyedia-penyedia platform ni. Contoh dengan Facebook ataupun dengan Instagram. Untuk kita kena pasti dengan Shopee ke, Carousel ke. Untuk kita kena pasti siapa yang sebenarnya yang muat naik iklan ataupun tawaran-tawaran ni. Dan ini akan makan masa. Makan masa. Dan kadang-kadang orang itu menaikkan tu pun dia pun dah tahu. Lepas dapat duit hit and run lah. Dah dapat curi, lepas tu dia pun hilang. Jadi bagi pun kepada pengendali platform bagi orang tu pun sebenarnya entah wujud entah tidak wujud. Seperti dia menggunakan paparan palsu ketika dia membuat jualan. Lepas tu apabila mangsa ni buat laporan polis, sebenarnya mangsa berhak untuk membuat semakan dengan pegawai penyiasat tentang status laporan yang dibuat, kan, kemajuan siasatan. Jadi kalau pengadu rasa tak berpuas hati, mungkin boleh buat aduan lah, sama ada kepada IPD di mana mangsa membuat laporan polis ataupun di IPK ataupun boleh datang ke Bukit Aman sendiri. Oh, maksudnya katalah saya buat aduan dan saya rasa kes saya tidak dipedulikan, saya boleh pergi melangkah lebih jauh. Lepas tu saya report di IPD, saya boleh pergi IPK. Kalau saya tak gembira, tu ke Bukit Aman. Mengatakan saya rasa kes saya tidak disiasat ataupun saya rasa kes saya diabaikan. Dan kalau untuk kes-kes jenayah komersial ni, sebenarnya kita ada platform untuk orang ramai bertanya dahulu. Katakan dalam sesuatu insiden tu, mungkin pagi ni saya baru ditipu. Jadi apabila saya ditipu, saya boleh berhubung dengan pihak polis. Kita ada pusat panggilan yang kita namakan sebagai CCID Scam Response Center. Nombor telefon dia 03
26161599. Boleh telefon dulu tanya macam mana nak buat report ataupun apakah keterangan yang diperlukan. Apakah nasihat yang perlu diikuti. Dan selepas laporan polis dibuat pun boleh berhubung dengan nombor tersebut ataupun kita ada satu lagi talian WhatsApp 013-2111-222. Dia boleh hantar WhatsApp bertanyakan 013 2 111-222. Oh, mudah nama dia ini. Okey. Dia boleh hantar WhatsApp. Dia boleh hantar WhatsApp tanya status siasatan yang dibuat tu. Apa yang telah berlaku, setakat mana dah siasatan dia, dia boleh hantar kepada nombor tersebut. Itu saluran dia? Saluran dia. Okey, untuk anda yang bertanya soalan ni lagi satu ni, saya pun fikir kata macam logik soalan ni walaupun kita amalkan dengan berleluasa. Dia tanya, tuan, tiap kali kita pergi ke kondo, kita nak masuk kena serah IC. Betul. Dekat Coast Guard. Kadang-kadang Coast Guard ni macam-macam orang. Ada yang boleh dipercayai, ada yang kita rasa tak boleh percayai lah. Jadi dia kata bahaya tak meninggalkan IC. Apakah perlu meninggalkan IC ketika kita memasuki sesuatu kawasan untuk dapat pas sementara? Kalau bangunan kerajaan mungkin ada integriti dia, tapi kalau kita tinggal lah Coast Guard yang di kawasan perumahan biasa, kita bimbang di photostat kad IC kita. Jadi nasihat saya kalau boleh kita tinggalkan pengenalan diri yang lain lah. Okay, jangan IC. Jangan IC. Lebih baik bagus lesen. Lesen okey. Cuma benda tu semuanya dah ada. Sebenarnya mana-mana orang yang tak ada autoriti ni tak boleh pegang kad pengenalan kita. Oh, itu Berarti pengawal keselamatan termasuk sebagai tidak boleh memegang kad pengenalan? Tak boleh. Oh, okey. Ya, ni kita baru tahu, tuan-tuan. Walaupun mereka diberi kontrak dan diberi hak untuk menjaga kawasan perumahan, tetapi pengawal keselamatan tidak berada dalam senarai untuk diberi hak memegang kad kepenalan kita. Berarti ini benda yang saya boleh bangkitkan besar juga besok ni jadikan news ni. Kalau ada rakam Malaysia Kini yang menonton apa semua ni, dah boleh besok remind mengenai kepada KPKT, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, untuk mengarahkan semua syarikat yang memegang tender bagi keselamatan untuk menghalang mana-mana mereka yang mendapat tender keselamatan ni daripada memegang IC orang yang mengunjung. Sebab ini kalau ikut keterangan tuan tak boleh ni. Sebab kita akan panjang, saya harap kalau ada kawan-kawan daripada Malaysia Kini, daripada media, Syarif pun boleh naik besok tu, dia follower dia ramai tu, untuk naik dengan mengatakan kita hendakkan satu garis panduan supaya semua mereka yang mendapat kontrak yang menjaga keselamatan di kawasan perumahan tidak boleh mengambil kad pengenalan daripada pengunjung. Kerana ia adalah sesuatu yang bertentangan dan mereka tidak berhak untuk melakukannya. Saya tahu kalau kita tak bagi, tak boleh masuk. Tapi tak apa, kita akan push benda ni untuk membolehkan sekurang-kurangnya KPKT boleh mengeluarkan amaran jelas kepada semua pengendali dan juga penyelenggara kondominium untuk tidak memegang kad pengenalan. Kerana saya percaya, saya pun selalu serah ni, tuan-tuan. Kata curuk kita pergi, kita pun tak tahu tu. Segala pekerja asing yang menjadi pengawal keselamatan memegang IC kita. Ni ada lagi satu soalan, tuan. Saya cek dulu yang awal dulu hantar. First come, first serve. Ada setengah yang tuan dah jawab dah. Tuan dah jawab ni. Siasatan jadi perlahan ni kerana mana ada siasatan laju, tuan-tuan. Dalam filem je ada siasatan laju. Okey, app Truecaller kita dah jawab. Ni dah jawab. Penyamaran dah sah, tuan jawab. Polis pun kena juga disamarkan oleh polis yang lain. Itulah tingginya sekarang permainan orang scam ni. Okey, dia tanya kan. Majoriti ni kalau kita sebut pasal dia, perkataan ni Macau scam. Jadi orang duk anggap orang Malaysia tak pernah jahat, yang jahat orang Macau. Jadi tuan boleh tunjuk. Dia nak tengok provide dulu, sebab daripada dulu kita panggil pendatang ni Macau scam. Jadi apa buruk, Macau yang dapat nama buruk. Hinggalah sekali Macau tu merasa dalam dunia ni dia jadi salahkan. Ditipu di Korea, dia disalahkan. Tipu di Malaysia, dia disalahkan. Hinggalah sekali kalau orang datang je kita tanya daripada mana, I'm from Macau, you are scammer. Kita akan jawab dia macam tu. Sebenarnya Macau scam ni. Okey. Seawal tahun 2000 sebenarnya panggilan-panggilan penyamaran ni telah mula berlaku. Okay. Jadi pada masa tersebut majoriti mangsa adalah rakyat kita yang berketurunan Cina. Jadi antara pendayaan yang digunakan adalah memenangi hadiah loteri ataupun perjudian di negara Macau. Jadi itu sebenarnya nama Macau scam tu. Okay. Jadi selari dengan perkembangan teknologi
keuntungan semasa mereka ni. Jadi modus operandi mereka berubah. Daripada menyamar menang hadiah loteri apa semua pergi kepada penyamaran pihak berkuasa ataupun penyamaran bank. Jadi orang kita ni nama Makau yang dulu tu lekat sampai sekarang. Dan ditambah lagi bagi saya menambah perisa ataupun memburukkan keadaan, segala benda pelaburan, perjudian atas talian, semua je dimasukkan dalam nama Makau Scam. Jadi nampak benda tu besar. Tapi sebenarnya yang beroperasi tempatan banyak tak? Boleh tuan jelaskan. Saya supaya rakyat tahu ni berleluasa ataupun tidak, penonton boleh tahu. Sebenarnya banyak tak? Katalah profil tuan dah tangkap, tuan-tuan kata ini bukanlah satu, dua grup ni berpuluh, beratus ataupun individu juga melakukannya. Okey. Penyelaya dalam atas talian ni mereka ni bersifat rentas sempadan. Terdapat sedikit-sedikit daripada negara luar. Contohnya China, Taiwan. Itu Thailand. Kalau dia nak aim orang-orang Cina Malaysia? Tak. Dia akan datang ke Malaysia, beroperasi di sini tapi menipu rakyat di negara yang berkenaan. Okey, orang China datang ke Kuala Lumpur, kemudian menipu kembali rakyat Cina. Betul. Okey, dia tukar dia punya platform je di sini. Yang menghubungi rakyat negara kita sekarang ni adalah rakyat negara kita sendiri. Tapi mereka mungkin berada dalam negara ataupun di luar negara. Mana-mana pusat panggilan, selagi ada internet, kat mana pun mereka boleh duduk. Sebab berdasarkan rekod tangkapan yang dibuat, paling jauh sedikit beroperasi di Mesir pun pernah ada, di Jepun pun pernah ada, di Laos pun ada. Dan itu rakyat Malaysia? Rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia menipu rakyat Malaysia, tetapi mereka berada di Mesir, di Laos yang tuan sebut tadi. Ya. Cuma duit je. Duit masukkan kat sini. Sekarang ni sedikit pun dia dah ada pengkhususan. Kalau dulu mungkin bila kita buat serbuan, dalam rumah tu lah yang memanggil, yang jadi operator, dalam rumah tu lah yang terima duit. Tapi pada masa sekarang, mungkin operator ni berada dekat negara lain. Tapi grup yang menguruskan sistem perbankan internet ada dekat Kuala Lumpur. Dan grup yang terima kod OTP atau PTSC ni mungkin berada dekat Kedah. Dia dah pecah-pecahkan lah mengikut. Jadi kalau kita dapat aim satu tempat, kita tak akan dapat tuntas semua. Hanya dapat sebahagian dari keseluruhan. Ya. Itu yang jadi salah satu cabaran lah kepada pihak berkuasa dalam mengesan dan juga menangkap mereka ni. Okey. Kita akan pergi soalan akhir ni sebab sejam dan saya akan boost di Facebook. Kerana kita tahu ini adalah kepentingan awak. Besok kita akan boost. Kita akan pergi pada soalan yang akhir. Transfer online. Yang lain saya dah tanya tuan-tuan ya. Okey, saya dah tanya. Kecuali jangan tuan-tuan tanya benda yang gini tuan-tuan. Tuan DSP yang datang, dia menjadi seorang yang menjelaskan perkara. Kalau tuan-tuan tanya yang di luar bidang kuasa dia, seorang penjawat yang bekerja dalam pihak polis, dia takkan jawab benda dalam bidang kuasa dia. Jadi tuan-tuan janganlah pergi merapu tanya macam-macam Niki Liu apa tu, bukan bidang kuasa tuan yang datang mana ni. Jadi kita nak bercakap dalam bidang kuasa. Jadi soalan-soalan yang kalau admin tak ambil, admin dah tahu dah tu. Soalan tu berada di luar konteks untuk dijawab oleh Tuan Nur Asrul. Okey tuan, ni soalan yang last. Dia tanya macam ni tuan. Transfer online salah masuk akaun online. Pihak bank tak senang untuk pulangkan duit. Kadang dapat, kadang senyap terus. Macam nak tanya dengan tuan, itu bank punya hal. Ya Allah, ya Tuhanku. Takkanlah tuan nak menjawabnya. Awak kena pergilah adu ke bahagian perbankan. Tuan ni jaga ke cybercrime. Okey. Saya kata tuan tak jawab. Boleh, dia kata, ini hak dia dengan bank. Dia bermaksud, saya nak masuk duit dekat A. Termasuk akaun B. Saya pun pergilah dekat bank bagi tahu duit ni dah salah masuk akaun. Boleh saya relate tak dengan keadaan sekarang ni, ramai rakyat negara kita yang mula berkecimpung dalam jual beli mata wang kripto. Dah. Tadi ada orang tanya Bitcoin dan kripto. Jadi kalau aplikasi yang digunakan tu yang diluluskan oleh kerajaan, yang dibenarkan oleh SC, mungkin Luno, Synergy, Tokenize, tak ada masalah. Okey, terangkan satu yang dibenarkan oleh Suruhanjaya Security. Dia ada Luno, Synergy dan Tokenize. Okey, itu je. Bitcoin? Ni exchanger. Oh, changer. Okey. Exchanger. Bawah Luno dia ada 5 mata wang kalau tak silap saya. Okay. Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, XRP, Litecoin. Okey, itu dibenarkan. Yang tu dibenarkan di Malaysia. Okay. Yang tak ada kebenaran, yang orang kata tergantung, saya tak mau sebutlah, nanti kena kecam. Betul. Jadi
dalam proses yang tak diperakukan ni, ada kalanya mangsa diminta buat bayaran kepada mana-mana akaun. Jadi ada kalanya berlaku termasuk dalam akaun orang lain ataupun orang yang nak menjual mata wang tu tak approve, tak release bayaran dia. Jadi itu yang berlaku. Apabila itu berlaku, mangsa buat report. Jadi ia memerlukan kerjasama daripada pihak bank untuk memulangkan kembali ataupun dia kena minta pemilik akaun tu memulangkan kembali duit yang dimasukkan. Dan biasanya dia boleh buat laporan polis. Kiranya kata saya bayar kepada B termasuk kepada C dan C enggan memulangkannya. Apakah saya boleh membuat laporan polis? Laporan polis boleh dibuat, tetapi kita ada beberapa keadaan lah yang kita perlu tengok. Sama ada pemilik akaun yang terima duit tu, dia dah tahu duit tu tersilap masuk, tu boleh berlaku, orang kata ada unsur-unsur jenayah lah. Tapi kalau dia tak tahu duit tu masuk dan memang sampai sudah dia tak tahu, tu memang kena berurusan dengan bank lah untuk mengembalikan duit dia. Itu tuan, complicated berarti saya rasa kalau relevannya tu berurusan dengan bank sebab transaksi ni tak membabitkan jenayah. Tuan tersalah masuk dalam akaun lain, tuan mengadu pada bank dan bank lewat menyelesaikannya. Berarti dia bukanlah kes jenayah. Berarti kalau polis nak interfere pun tak ada unsur jenayah. Tak boleh, nanti salah guna kuasa. Pelapor itu sendiri yang membuat kesilapan, kemudian dia berurusan dengan bank dan biasalah tuan-tuan. Mana ada bank nak berbalik duit orang cepat. Bank dia cuma buat duit payment je cepat. Refund memang slow. Itu perniagaan dia. Standard di mana-mana pun tuan-tuan. Tuan-tuan pergi-pergi ni payment fast, refund slow. Okay, tak ada. Kalau dia refund fast, payment slow, tutup bank tuan-tuan. Biasanya beginilah bank. Yang namanya bank tuan-tuan, dia bukanlah mak ayah kita. Memang yang namanya bank ni adalah orang yang selalu menimbulkan banyak masalah kepada kita lah. Tak akan dapat servis VIP kita dengan bank ni tuan-tuan. Okey, tuan ada lagi benda nak jelaskan yang bank yang tadi tuan. Jadi dia cuma mungkin kadang-kadang bank ni pun perlu berhati-hati sebab dia pun takut disaman kembali oleh pemilik akaun. Sebab dia tarik tanpa kebenarannya. Jadi bagi saya lah, dalam apa-apa juga kes jenayah cyber ni, yang paling penting sekali adalah perkongsian maklumat lah di antara kaum keluarga ataupun sahabat anda. Sebab kalau kita berlaku masalah pada kita, kita bercerita pada ahli keluarga tentang apa yang berlaku, sekurang-kurangnya ada orang yang boleh memberi nasihat ataupun menyedarkan kita. Rasional kan? Rasional. Kita bila under pressure takut tu dah tak rasional lah. Apa kalau orang putih kata the more is merrier. Ya, okey, faham. Jadi memang banyak kes-kes jenayah cyber di Malaysia ni yang kita harap kita dapat cegah. Kita cuba bekerjasama dengan bank negara, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, dengan syarikat-syarikat telekomunikasi, dengan bank-bank untuk sama-sama mengekang dan juga mencegah daripada berlakunya insiden-insiden jenayah cyber ni, scam ni. Saya tanya lagi satu, dia orang tanya, tadi kita dah sebut sekali Bitcoin, dia orang tanya penjualan dinar emas. Jadi ramai orang yang keliru dengan dinar emas. Saya cuma tahu dinar emas di Kelantan. Itu tapi kalau ada orang nak jual dinar emas macam mana? Katalah sekarang ni penjualan dinar emas melalui online. Kalau melalui online ni, nasihat saya yang pertama sekali, boleh semak dulu dengan mana-mana institusi perbankan sama ada benda tu ada berdaftar atau tidak dengan bank negara lah. Paling ni ada berdaftar atau tidak. Dia dilesenkan tak untuk beroperasi? Dan kalau kita diminta untuk membuat pembayaran kepada mana-mana akaun, kita ada platform yang kita panggil Semak Mule. Semak Mule. Okey, Semak Mule. Semak Mule di laman web ccid.rmp.gov.my. Kita ulang sekali sebab kita tak sempat ambil ni tadi. Ini tuan sekali lagi sebut untuk tuan-tuan ccid.rmp.gov.my. Okey, ccid.rmp.gov.my. Okey. Jadi itu semak, dalam kemudahan tersebut, setiap hari pegawai penyiasat jenayah komersial di seluruh Malaysia ni, apabila dia buka kertas siasatan,
nombor akaun ataupun nombor telefon yang digunakan oleh penyenayah ni, kita akan masukkan dalam satu database yang kita panggil sebagai Commercial Crime Intelligence System. Jadi apabila kita ada transaksi ataupun kita terima panggilan daripada orang yang kita tak kenali, kita boleh buat semakan di laman web tu, sama ada nombor telefon ataupun nombor akaun tu ada terlibat ataupun tidak dalam siasatan pihak polis. Okey. Ini ada satu soalan ni daring. Saya pun nak kena jaga tuan-tuan. Saya tak mau perangkap Tuan Nur Asrul untuk menjawab soalan-soalan yang kemudian saya tahu bahaya akan balik kepada dia. Sebab ini tujuan kita adalah untuk menyebarkan. Sebab dia bukan berada dalam sparing untuk hentam je. Sebab dia datang untuk menjelaskan dasar. Tapi ini tuan boleh jawab dan tuan tak perlu jawab pun tak apa. Okay. Sebab saya bimbang risiko dia kerana pertanyaan ini boleh menyebabkan bank merasa tidak selesa kalau diiyakan. Tapi kita ambil pada fakta. Ada tak tangkapan dibuat, ada tak bukti dibuat. Sebab ramai orang rasa tidak gembira kerana mereka kata sejauh mana serius pelibatan orang dalam bank dan telco dalam scam. Macam saya ni tuan. Saya ada satu pengalaman yang sangat pahit. Apabila data saya ni, saya beli rumah sekali je. Sampai sekarang tuan-tuan. Saya ingat sebulan 40 kali saya menerima data jualan rumah. Berarti data saya telah ada dan dikongsikan oleh orang yang data saya yang saya ni memiliki rumah, oleh ejen rumah dijual. Dan saya percaya data saya juga dijual oleh bank. Ni aku claim kalau apa-apa aku kena. Okey, aku claim, bukan tuan claim. Dan data saya juga tuan-tuan bocor kepada banyak ejen. Berarti macam ni tuan-tuan. Ada satu masa saya memohon untuk membuat himpunan loan. Berarti nak settle. Tapi saya membaca sebuah buku dengan katakan jangan buat himpunan loan. Himpunan loan adalah benda yang langsung yang tidak dicadangkan. Tapi tuan-tuan, apabila kita tiba-tiba je dalam 1 hari, 2 hari yang sama tuan-tuan, saya menerima permohonan daripada banyak bank yang menawarkan kepada saya kemudahan loan. Mencapai akses RM250,000 dengan kadar 3.5%. Maksudnya, berarti saya apply kepada bank A dan bank A telah kongsi data saya kepada semua bank. Kerana saya menolak bank A, berarti dia kata aku ada data ni, aku jual pada, aku punya offer dia tolak last minute. Sebab waktu tu kesilapan saya menjawab dan saya kata tempat lain saya boleh dapat 3%. Jadi dia pun offer. Dan yang bestnya satu bank ni call saya dengan sharp. We can give you 2.8%. Berarti saya fikir macam mana data saya terlepas. Sedangkan saya hanya berurusan dengan satu bank. Dan saya call bank tu dah mengamuk. Tapi saya tak ada bukti untuk mengatakan dia bocorkan data. Tapi tuan di segi pengalaman tuan nak kata ya atau tidak tentang perkara ni. Iaitu membabitkan orang dalam telco. Dan ada juga orang dalam bank yang tidak amanah memegang data peribadi kita. Okey. Benda tu saya tak boleh sangkal. Tetapi sepanjang penugasan yang kami jalankan, memang kita dapati pihak syarikat telekomunikasi dan juga pihak bank menjalankan pengawasan yang tetap, yang ketat kepada data yang dimiliki berkaitan dengan customer dia. Jadi pihak bank dan juga syarikat telekomunikasi ni pun dia ada siasatan dalaman. Jadi jika dalam mana-mana insiden, jika dia dapati berlaku kebocoran data melibatkan kaki tangan dia, pihak mereka akan segera melaporkan kepada pihak berkuasa, pihak polis, supaya tindakan diambil. Maksud dalam kes saya patut mengadu kepada bank asal lah, di mana saya curiga kan. Kata-kata saya telah menyerahkan semua dan telah benda tu approve, tapi saya tak gembira dengan kadar interest. Tapi mengapa tiba-tiba dalam tempoh 24-48 jam saya menerima offer daripada bank-bank yang lain? Logiknya mestilah datanya datang daripada bank yang saya tolak. Betul. Dan saya fikir kata ada perkongsian maklumat di antara mereka yang buat loan kerana perkongsian interest bunga kan ada benefitnya di situ. Berarti saya mengadu kepada bank. Sebab kadang-kadang benda-benda yang orang kata macam tawaran loan, kad kredit apa semua ni melibatkan komisen. Jadi mungkin ada yang tidak amanah, boleh mungkin berkongsi ataupun proses saya makan ataupun perkongsian data ni sebenarnya mudah kan. Pada masa sekarang sama ada guna WhatsApp ke ataupun dia akan masukkan dalam satu kumpulan data yang boleh disimpan di mana-mana dalam cloud. Mereka boleh berkongsi. Boleh berkongsi. Kalau mereka yang jenis mendapat komisen, ya aku tolong kau 0.5% aku punya, kau tolong aku. Because dia among dia ada bankers yang hidup dia adalah memastikan orang ambil loan dan di situ dia ada komisen. Betul. Berarti dia ada kartel lah. Perkataan yang kita bela adalah kartel. Ni aku kata, bukan tuan kata ya. Kalau mana-mana bankers yang tak gembira, ini kata saya. Bukan kata tuan. Kata ada kartel di kalangan pegawai-pegawai bank yang berkongsi maklumat. Kerana bank A kalau dapat, pegawai yang recommend dari bank B ada komisen. Dia bertukar-tukar je. Mereka kata kena hidup mereka adalah memastikan kita loan. Dan kemudian komisen mereka akan dapat. Jadi tak ada mustahilnya mereka berkongsi untuk kepentingan yang sama.
Itu yang bagi saya, kalaulah kita rasa macam maklumat kita compromise, kita boleh buat aduan. Sama ada kepada Suruhanjaya Perlindungan Data Peribadi, ataupun kepada institusi yang kita berurusan tu. Okey, juga pada bank negara saya rasa. Bank negara pun boleh. Bank negara mengawasi lesen mereka kan. Ya. Okey, satu dipanggil apa? Pengawasan apa tadi yang tuan sebut mula-mula tu? Suruhanjaya Perlindungan Data Peribadi. Suruhanjaya Perlindungan Data Peribadi. Ini pun benda baru tuan-tuan bagi mereka. Ingat ni Suruhanjaya Perlindungan Data Peribadi, kedua kita boleh mengadu pada bank negara yang melesenkan mereka dan kepada bank tu sendiri. Dan saya rasa cantik buat 3 sekali lah. Kalau kita buat pada bank, kadang-kadang dia tak nak buat internal investigation kerana kita pergi pada bank negara dan pergi pada Suruhanjaya Data Peribadi. Perlindungan Data Peribadi. Perlindungan Data Peribadi. Okey, kita dah sejam lebih dengan Tuan. Saya akan sambung sesi lepas Black ni untuk membantu ITBM naikkan buku dia. Sebab buku ni menulis passion yang panjang. Saya tak mau ganggu masa Tuan kerana malam ni kita menjual kombinasi buku-buku falsafah untuk ITBM. Ini adalah kempen amal garasi untuk menggalakkan saudara membaca apabila beraya dalam PKP. Okey? Raya tak payah makan kuih raya, makan buku raya je. Itu mana kita lancarkan buku raya semalam. Terima kasih tuan-tuan, semalam log buku raya antara yang tertinggi kata mereka dah 180 log 180 log saudara buat, berarti kali dengan 6 buku, berarti saudara telah log semalam adalah RM18,000 lebih. Berarti malam ni saya akan naik buku falsafah yang memerlukan interpretasi yang panjang untuk setiap buku yang saudara nak baca, terutama bagi mereka yang nak tahu tentang sejarah Palestin. Ini yang saya kata buku yang kemudian saya akan brief pada saudara yang membawa kepada perjanjian 1978 Camp David, bagaimana Jimmy Carter mengatur perjanjian yang akhirnya perjanjian itu boleh dianggap, kalau kita analisis balik, perjanjian tersebut telah memerangkap Palestin, telah memerangkap Mesir dan Jordan. Dan plan Jimmy Carter inilah kemudiannya diteruskan oleh Amerika, yang kemudiannya menyeret beberapa negara Islam yang lain untuk mengiktiraf Israel. Kita akan sambung selepas ini, selepas saya Black. Dan terima kasih banyak pada Tuan. Ada kata-kata akhir untuk rakan-rakan, kalau yang belum lagi saya tanya, tapi Tuan rasa penting untuk rakan-rakan garasi tahu? Saya nak... Tak jawab loh, nanti kena OTD. Sebab dia orang tengok Levi's apa semua tu, bawah tengok Red Wing lagi. Okey. Tuan jawab dulu apa yang Tuan rasa yang saya tak tanya tapi penting. Harapan kami lah di Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, sekiranya menerima panggilan ataupun daripada mana-mana orang yang mendakwa daripada institusi perbankan, agensi penguat kuasa, jangan mudah percaya. Sebab benda-benda siasatan, penyitaan ataupun reman, tangkapan ni tak akan dilakukan secara panggilan telefon. Dan kalau untuk buat pinjaman, dalam kes-kes pinjaman tak wujud, pastikanlah kalau nak buat pinjaman, buat di agensi yang dilesenkan ataupun yang disahkan. Jangan sesekali bila kita terima mesej tawaran pinjaman dengan kadar yang menarik, $250,000 up to 250,000, up to 100,000. Khusus untuk blacklist, khusus untuk blacklist, ataupun tempoh 2 jam dapat. Janganlah. Sebab lagi manis janji tu, lagi bahayalah. Betul. Tuan kena ingat tu. Terima kasih pada Tuan tu. Dia orang minta Tuan OTD barang Tuan pakai mana. Sini macam biasa je. Okay. Tuan kena bangun. Pertama Tuan kena bangun. Yang kedua, kita akan pergi kepada baju dulu. Tuan pakai Levi's. Tuan kena cerita, Tuan pakai baju apa ini hari? Saya explain, Tuan pakai Levi's. Dia masuk ni, saya dah tengok ada Levi's double pocket. Tapi saya rasa specialnya adalah button. Button ini menggunakan juga button Levi's. Ini dia punya keunikan, dia menggunakan button Levi's. Jarang kita dapat Levi's kemeja dengan menggunakan button Levi's. Ini unik, saya dah nampak dia dah masuk ni. Tuan menggunakan denim biru. Tuan duduk je, saya akan cek. Dia juga menggunakan Levi's, tuan-tuan. Ini orang Levi's rupanya. Dia gunakan, ini adalah Levi's, saya rasa. Ini Payawan. Okey. Payawan dah sold out dah tak ada Payawan. Ni saya boleh cerita sikit tak, Tuan? Okey. Boleh. Kalau sendiri boleh. Ni saya dedikasikan khas lah untuk sahabat-sahabat di masa saya sekolah dulu, sekolah menengah Beris Panco, di mana masa tu orang kata kebangkitan bandel. Ada satu insiden tu, ada token bandel ni dia pergi campak ketulan seluar jeans dekat kawasan sekolah kita orang. Jadi masing-masing pakai seluar jeans Levi's yang mungkin masa tu saya rasa mungkin saiz 40 ke, bercerut-cerut tu sampai. Okey. Maksudnya barang yang tak boleh jual dia bagi pada budak. Okey. Tuan pakai Red Wing, saya rasa ini Red Wing Karipap, aku tak ingatlah 8 lama berapa, korang pun tahu lah, ini adalah antara Red Wing yang popular. Tuan pakai Red Wing dan Tuan pakai jam. Saya tak pasti jam apa ni? Garmin. Garmin.
Okey, so boleh dikatakan tuan adalah pemain Levi's. Berarti mereka yang datang daripada school Levi's dan dia tak akan hilang Red Wing. Jadi susah kalau orang datang daripada school Levi's, kasut lain. School Levi's kalau dia main canvas dia akan pakai Converse. Kalau dia main kasut ni dia akan main Red Wing. Itu aja. Saya ucapkan terima kasih pada semua dan rupanya Tuan orang Kelantan. Ramai yang peminat tuan dalam ni, orang kampung daripada Helmi bin Juno, bin Salam. Orang kampung. Helmi bin Juno. Ya, orang kampung. Ramai orang kampung. Tuan pula main bandar. Saya tahulah tengok dia dah Levi's. Tapi baju dia agak rare. Kejap lagi saya akan siasat lah macam mana baju button Levi's ni. Dan kasut adalah Red Wing. Saya ucapkan terima kasih pada semua. Kita akan balik sekitar pukul 11.30 untuk saya naikkan buku-buku falsafah saya saudara Lok malam ni. Lok belanja iaitu RM50 malam ni. Combo malam ni combo RM50. Malam ni combo belanja raya betul. Saudara boleh baca buku-buku yang terbaik untuk memahami latar di belakang kejadian Israel sekarang. Selepas ni saya akan naikkan pukul 11.30. Terima kasih pada Tuan Asrul kerana sudi datang. Terima kasih Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.